Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini Abang nak sampaikan cerita daripada seseorang yang sangat special, disampaikan kepada Abang oleh seorang lelaki. Nanti Abang ceritakan dengan lebih lanjut lagi insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan ceritakan kisah kali ini tak kurang seramnya. Bagi Abang seram. Bukan tak kurang, memang seram. Jadi ada beberapa bahagian yang Abang rasa macam tak nak cerita, tapi Abang cubalah sebaiknya. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini disampaikan oleh seorang lelaki, nama gelarannya ialah Faz, berumur 33 tahun dan kisah ini berlaku dekat Batu Pahat, Johor. Pada mulanya, Faz ni berasal daripada, kalau tak silap Abang, satu felda yang terletak di antara Batu Pahat dan juga Keluang. Kalau tak silap, kalau tak salah. Jadi siapa-siapa yang berasal daripada situ bolehlah komen-komen pada Abang ya nanti. Jadi Faz kata daripada kecil sampai ke besar memang dia membesar dekat felda tu. Jadi dia kata tibalah masanya untuk dia keluar daripada felda tu untuk mencari pengalaman di luar pula. Daripada sejak habis SPM sampailah dia berumur 30, kalau tak silap Abang 20 lebih tahun, dia bekerja memang di sekitar kawasan tempat tinggal dia sahaja. Tapi bila dah berumur lanjut, rasa macam tengok kawan-kawan dah keluar daripada hospital, keluar daripada felda, lepas tu cari pengalaman kat luar. Jadi menyebabkan Faz ni memang betul-betul rasa macam dia perlu berhijrah untuk dapatkan pengalaman yang lebih luas lagi. Pada masa yang sama, dia berharap dengan pengalaman ini dapat membentuk hidup yang lebih baik, duit yang lebih bagus, yang lebih banyak. Pada masa yang sama nak juga kumpul-kumpul duit, sebab ialah nak mendirikan rumah tangga sebagainya kan. Jadi dia cakap dah dengan bapak dia. Mak dia dah meninggal pada waktu tu, tahun 2010. Dia cakap dengan bapak dia, boleh tak bapak, Faz nak keluar nak cari kerja. Bapak dia tanya dekat mana. Faz beritahu tempat yang dia nak kerja tu adalah terletak di Batu Pahat, Johor. Jadi bila dengar macam tu, jarak di antara rumah dia dengan Batu Pahat tidaklah terlalu jauh. Cumanya untuk berulang-alik daripada rumah ke tempat kerja masih lagi dikira sebagai jauh jugalah. Nak tak nak, Faz kena dapatkan rumah di sekitar Batu Pahat. Dengan kata lain, di atas pertolongan kawan-kawan baiknya, akhirnya Faz dapatlah rumah sewa dekat Batu Pahat. Tapi bukanlah rumah sewa, dia sewa bilik dekat Batu Pahat tu. Pada asalnya dia bercadang untuk duduk bersama-sama dengan kawan-kawan. Ramai-ramai, semuanya lelaki, seronok kan. Abang pun pernah rasa hidup macam tu, ramai pernah rasa hidup macam tu. Hidup dengan kawan-kawan memang seronok. Tapi disebabkan rumah kawan-kawan dia kebanyakannya dah penuh, jadi untuk mengelakkan daripada terlalu sempit sangat dalam rumah tu, Faz pun carilah atas bantuan kawan lah ni, cari bilik sewa lain. Mula-mula bila kawan dia cakap ada satu bilik sewa, tapi ada sikit masalah dengan bilik sewa ni. Sebab bilik sewa ni ada tak sempat nak habiskan, Faz terus cakap dia setuju je apa bentuk bilik yang kawan dia carikan, sebab dia yakin kawan dia akan beri yang terbaik untuk dia lah. Ni semangat setia kawan, semangat jantan dengan jantan. Itu selingan dia. Jadi Faz kata tak kisahlah weh, aku terima aja bilik macam mana pun aku terima aja, asalkan ada pintu untuk aku tutup dan ada kipas untuk aku, tak adalah begitu panas sangat, dia kata. Jadi kawan dia kata kalau setakat itu kau punya syarat-syarat dia tak ada masalah, memang aku dah dapatkan bilik untuk kau. Tapi apa-apa pun kau datanglah dulu tengok bilik ni, takut-takut nanti kau tak berkenan. Kalau kau tak berkenan, bolehlah kita cari bilik lain. Jadi bila hari yang ditetapkan, Faz pun bawa lah barang-barangnya daripada rumah bapa dia dekat felda tu. Dia tak beritahu kat abang felda mana, abang pun lupa nak tanya.
Jadi dia pun bawa lah barang-barang dia, adalah beg, naiklah kereta, terus naik motor teruslah menuju ke Batu Pahat. Sampai dekat Batu Pahat teruslah dia menuju ke tempat yang dimaksudkan oleh kawan dia, iaitu bilik sewa tu. Bila sampai-sampai dekat kawasan perumahan bilik sewa tu, punyalah dia terkejut sebab pintu masuk ke kawasan rumah sewa tu adalah melalui kubur Cina. Dia macam rumah abang jugalah lebih kurang ni. Jadi dia kena melalui kubur Cina barulah sampai ke kawasan perumahan tu. Jadi dia kata seram jugalah. Tapi dia berharap rumah dia tidaklah terlalu dekat dengan kubur Cina tu. Tapi macam mana Allah Ta'ala nak uji, rumah dia betul-betul belakang kubur Cina. Kalau buka aja tingkap memang nampak kubur Cina. Lebih sap-sap-soi lagi, tingkap bilik Faz betul-betul menghadap kubur Cina. Jadi bila kawan dia tanyalah, okey tak? Kalau tak okey kita carilah bilik lain. Disebabkan masa dah tu suntuk dan esoknya Faz kena kerja, nak tak nak dia terima je lah bilik tu. Dia anggap itu salah satu ujian dia lah. Sepanjang dia duduk dekat dalam bilik tu, dekat rumah tu, tak ada pun ada masalah. Melintas ke benda-benda yang gaib-gaib ni tak ada masalah. Cumanya ada satu je lah masalah, dia kata. Setiap kali berlaku majlis pengkebumian dekat tanah perkuburan Cina tu, dekat Batu Pahat tu, dia selalu dapat menjadi saksi. Dengan kata lain, rasa insaf jugalah. Banyak kali dia tengok majlis pengkebumian bangsa Cina, orang Cina. Tapi dia kata seronok juga dapat tambah pengetahuan macam mana dia masukkan keranda, macam mana dia gali. Ada juga beberapa peristiwa gali balik kubur tu, keluarkan keranda balik. Dia pun tak faham kenapa dibuat macam tu. Tapi disaksikan sebagai salah satu pengetahuan bagi dia. Sepanjang duduk dekat rumah tu, dekat bilik tu, tak ada apa masalah pun. Seronok aja dia kata. Tapi dalam banyak-banyak pengalaman, ada satu pengalaman yang membuatkan Faz rasa kecut perut dan rasa lebih berhati-hati bila duduk rumah tu, iaitu pada satu malam tu kawan-kawan Faz ajaklah Faz keluar. Bukan budak rumah dia, tapi budak-budak rumah lain lah, kawan-kawan satu tempat kerja. Ajaklah keluar pergi lepak-lepak dekat dataran Batu Pahat. Ramailah orang dekat situ pada hujung-hujung minggu. Macam-macam aktiviti dibuat dekat situ. Jadi disebabkan terlalu banyak aktiviti yang menarik, akhirnya Faz ni terbalik lambat. Ayat abang betul lah, lebih kurang dia balik terlambat. Abang betul, dia balik terlambat sampai dekat kawasan belum lagi. Bila dia sedar dia dah terlambat, waktu tu dah pukul 1 pagi, dah pukul 1.30 macam tu. Sekarang pukul apa? 12.47. Okey lagi. Jadi Faz kata dia minta izin baliklah daripada kawan-kawan dia. Dia kata dia nak kena balik sebab rumah korang tak lalu kubur, rumah aku lalu kubur. Jadi aku kena balik awal. Jadi bila dengar alasan macam tu, kawan-kawan dia tak ada masalah, lepaskan aja Faz. Faz pun start motor baliklah rumah. Dia melalui sepanjang perjalanan tu hatinya dudak-dudak, janganlah jumpa pelik-pelik, janganlah jumpa pelik-pelik, duk berzikir ni kita. Takut nak jumpa sebab pintu masuk nak ke taman perumahan dia ni memang melalui melalui kubur. Jadi bila dia melalui kawasan kubur tu, dia bawa perlahan-lahan. Teori Faz adalah kalau muncul makhluk-makhluk yang tidak sepatutnya, dia bawa perlahan pada waktu tu, maka tak akan berlaku kemalangan. Selalunya kemalangan yang dia dengar bila orang bawa laju, nampak pula benda luar biasa, lagi perah minyak, lagi kemalangan. Jadi untuk mengelakkan macam tu, waktu melalui kawasan perkuburan Cina, Faz bawa slow-slow. Memang Faz dengan abang orang berlainan. Abang kalau lalu tempat kawasan rumah abang yang kubur Cina tu 180 abang jut. Untuk mengelakkan daripada benda-benda yang tak elok abang nampak. Kalau ada nampak pun melintas macam tu, laju zoom je dia. Jadi antara perasan dan tak perasan. Tapi berlainan pula dengan Faz, dia bawa slow-slow. Waktu dia melintasi satu kubur yang berwarna merah, dia pun tak tahu kenapa kubur tu warna merah, tapi dia cat lah warna merah. Dia nampak ada seorang pakcik tua daripada jauh. Dia dah nampak ni, nampak pakcik tua. Pakcik tua, dia kata. Muka memang dah kerepot, tapi muka dia macam putih-putih sikit. Jadi Faz pun bawa lah perlahan-lahan melintasi sebelah pakcik tu. Bila melintasi sebelah pakcik tu memang betul-betul duduk tepi jalan. Dia pakai baju opera Cina.
Lepas tu dia punya makeup pun macam makeup opera Cina, tapi makeup yang tak sudah. Ada comot-comotnya, ada hitam-hitamnya, ada alis-alis kening yang tak jadi. Jadi pada waktu tu Fad tak rasa macam seram pun, sebab dia tengok macam orang gila. Itu je lah dia dalam otak dia. Kalau orang tak gila, kalau makhluk alam sebelah, dia fikir benda tu memang hodoh-modoh lah kan. Tapi ini tak hodoh sangat, cuma nampak macam orang tersalah makeup. Dia pun lalulah depan pakcik tu. Lepas dia lalu depan pakcik tu, teruskan aja lebih kurang 5 ke 10 meter, dia macam tergerak hati nak berhenti, nak pandang belakang. Bila dia pandang belakang, pakcik tu dah tak ada. Mungkin pakcik tu melompat ke mana-mana. Dalam hati dia, positif ni. Husnuzon, positifkan diri. Dia pun teruskan berjalan naik motor perlahan-lahan. Masih lagi belum keluar daripada kawasan kubur Cina. Bila dah lebih kurang dah sampai dekat kawasan perumahan dia, barulah Faz pecut. Sebab dia yakin dekat situ dah tak ada apa-apa lagi. Ini yang seramnya. Bila dia sampai, dia pecut ni. Pecut daripada habis dia lalu kawasan kubur, baru dia pecut ni. Dia pecut, dia takut kalau berlaku apa-apa yang pelik lagi. Dah dekat dengan rumah dia, tiba-tiba dia brake. Dia brake betul-betul brake sampai tertonggeng-tonggeng motor dia. Nak tahu kenapa? Dia nampak pakcik yang sama tunggu depan rumah dia dengan keadaan yang bajunya baju opera Cina, dengan keadaan muka opera Cina yang tak siap, dan bongkok 3 tunggu depan rumah. Faz kata ini bukan manusia, ini memang dah kena game. Jadi dia tak berani nak masuk dekat dalam kawasan rumah dia. Dia patah balik, lari daripada situ, pergi rumah kawan dia dan tidur rumah kawan dia. Esoknya demam. Bila kawan-kawan tanya kenapa, dia cakap jumpa pakcik tua pakai baju opera dekat kawasan kubur. Abang dah lah lalu kawasan kubur. Lepas ni memang taklah abang lalu malam, lalu siang je. Malam abang lalu jalan lain lah, jalan yang tak ada kubur. Dia kata itulah pengalaman dia bila duduk rumah tu. Bukan disebabkan rumah tu, tapi disebabkan oleh kawasan perkuburan. Itu mungkin ada benda-benda yang melintas kat situ yang dia ternampak kan. Kita sambung cerita Faz lagi. Abang sebenarnya calling dengan Faz dalam beberapa hari yang lepas. Dah lama sebenarnya dia nak kontak, abang nak kontak dia, tapi itulah banyak kekangan-kekangannya. Jadi cerita ni memang fresh dari Abun, daripada mulut Faz sendiri. Tengok ada anjing sahut menyebut kowe masih lagi warna biru. Okey, tadi abang cerita tentang rumah Faz. Sekarang ni abang nak cerita tentang tempat kerja Faz. Faz ni kerja apa sebenarnya, ramai yang tertanya-tanya. Sebenarnya Faz ni bekerja sebagai seorang security guard. Dia bertugas di sebuah, alamak, abang dah beritahu tempat, di sebuah klinik kesihatan. Tapi abang tak nak beritahu klinik kesihatan mana, tapi boleh teka-teka lah berdasarkan cerita yang pertama. Dia bekerja sebagai security guard dekat satu klinik kesihatan di tempat tersebut. Mula-mula dia kata pada hari pertama seronoklah dia dapat kerja tu sebab gajinya agak besar. Tapi yang jadi tak seronoknya, punca dia dapat gaji besar tu adalah kerana dia hanya bekerja pada waktu malam sahaja. Bermula daripada pukul 8 malam menjejak pukul 8 pagi. Jadi dia kata sebanyak 12 jam tu dia kena bertugas dekat situ. Hari pertama mula-mula masuk, dia dapat baju, berkenalan dengan kawan-kawan, dibawa merayau-rayau di sekitar klinik kesihatan tu. Waktu tu dia pun pelik juga kenapa namanya klinik kesihatan tapi keadaannya sangat luas dan besar. Rupanya ketua dia beritahu ini sebenarnya adalah hospital lama, tapi dijadikan klinik kesihatan. Sebabnya keadaan dekat situ penduduknya dah semakin padat. Jadi klinik kesihatan ditukar menjadi, hospital ditukar menjadi klinik kesihatan, dan hospital baru pun dibina dan digunakan sehingga hari ini. Jadi hari pertama waktu tu petang, lebih kurang pukul 5 petang, teruslah Faz salin baju dan pakailah baju security guard yang dibekalkan oleh pihak syarikat. Tapi yang jadi bagusnya, malam bukan bertugas seorang, malam bertugas sebanyak 2 orang
dia dengan seorang pakcik. Kalau tak silap abang, nama pakcik ni Pakcik Daud. Ni nama sebenar ni. Kalau Pakcik Daud ke anak-anak dia, boleh komen-komen kat bawah. Apa khabar Pakcik Daud sekarang? Ini cerita pada tahun 2000-an lah, 2010 macam tu. Jadi Faz kata seronoklah juga malam pertama dia bekerja dengan seorang pakcik yang memang banyak pengalaman berjaga malam. Sebelum masuk ke malam tu, maksudnya lebih kurang pukul 8 lebih macam tu, bila Faz pun dah salin baju, dah betul tempat duduk semua, pakcik tu pun banyaklah bercerita tentang Faz, apa tugas-tugas yang dia perlu lakukan. Macam biasa, dalam jam-jam tertentu, mereka perlu clock in di kawasan-kawasan tertentu. Ada kawasan wad kecemasan, ada kawasan klinik gigi, adalah kawasan ambulan, ada kawasan wad, ada beberapa tempat lagi. Jadi dia orang diberikan sebuah motor untuk clock in di setiap kawasan itu. Tapi pada waktu tu, hari pertama, Faz kata memang dia malaslah nak menggunakan motor tu. Sebab sebagai orang baru kena tunjuklah contoh. Dan dia kata tak naklah orang kata orang baru tapi lebih kuah dari sudu. Lebih sudu daripada kuah. Lebih kurang macam tu. Maksudnya melebih-lebih lah walaupun orang baru. Jadi hari pertama Faz tak ada masalah kerja. Hari kedua tak ada masalah kerja. Hari ketiga tak ada masalah sehinggalah malam yang kelima. Pada malam yang kelima tu tiba-tiba pakcik tu beritahu. Pakcik Daud cakap. Faz, dia kata, dia tegur Faz lah. Dia kata masalah Faz adalah Faz suka melambat-lambat bila clock in di kawasan-kawasan tertentu. Terutama di kawasan klinik gigi dan juga kawasan klinik emergency. Dua kawasan ni dia minta Faz jangan berlenggang-lenggang, kena cepat clock in, boom, lari daripada situ, jangan melambat-lambat. Tapi Faz anggap benda ni sebagai pesanan daripada seorang pakcik kepada orang baru. Itu je lah setakat pesanan-pesanan muatnya dak mulut. Jadi pada malam tu lebih kurang pukul 1 pagi, Faz pun bertugas macam biasa. Dia nak clock in dekat tempat-tempat yang biasa dia clock in. Dia pun berjalan dekat kawasan checkpoint pertama. Dia melintasi dekat satu pokok mangga. Pada waktu dia lalu dekat pokok mangga tu, dia dah perasan dah macam ada orang dekat atas pokok mangga tu. Mula-mula dia macam rasa ada orang, tapi bila dia jengah ke atas, memang betul-betul ada orang. Ada seorang seorang wanita berpakaian lengkap warna putih. Tak payah kita jelaskan, memang dia duduk tercetuk dekat atas pokok tu. Dengan kata lain, Faz tengok sekali, tak nak tengok dua kali, cukuplah sekali. Dan Faz teruskan perjalanan menuju ke kawasan kecemasan. Itu adalah tempat clock in pertama. Bila sampai dekat kawasan kecemasan, Faz dah rasa tak sedap hati. Sebabnya bila sampai dekat situ je, bau busuk tiba-tiba menerpa masuk hidung. Dia kata busuknya memang tak boleh nak bawa bincang, sampaikan dia terpaksa sepit hidung dia untuk mengelakkan bau busuk tu menusuk ke lubang hidung. Dan dia bernapas menggunakan mulut untuk mengelakkan kan. Lepas dia clock in dekat wad kecemasan tu, dia dah tak rasa sedap hati. Dan dia rasa lain macam malam ni. Dan dia teruskan perjalanan ke kawasan ambulan. Dekat kawasan ambulan tu memang kawasan antara yang tergelap dan menyeramkan. Dekat kawasan tu banyak ambulan yang diparking. Di antara ambulan tu ada satu ambulan yang agak pelik. Faz tak tahu kenapa ambulan tu nampak macam misteri. Dan dekat atas ambulan tu, Faz perasan ada seseorang lelaki yang duduk di atas bumbung ambulan. Daripada jauh Faz dah tengok lain macam lah benda ala ni duduk kat atas pula, dia kata. Bila dah dekat barulah dia nampak lelaki tu mempunyai mulut yang terkoyak besar dan giginya yang tajam-tajam. Cuma mata dia tak nampak. Dia macam tak ada mata. Jadi Faz fikir, dia kena selawat banyak ni, lain macam malam ni. Tadi dah kena bau busuk,
kat pokok mangga dah nampak macam kakak duduk atas pokok. Lepas tu dekat ambulans 3 kali Faz kena. Memang malam ni satu malam yang mencabar. Jadi dekat kawasan ambulans tu dia terus clock in dan dia terus berlari ke kawasan seterusnya, iaitu kawasan klinik gigi. Mengikut kata Pak Cik Daud, dekat kawasan klinik gigi inilah yang paling ekstrim sekali. Bila dia masuk dekat kawasan klinik gigi, punyalah Faz terkejut sebab dekat kaunter receptionist ada nurse yang sedang bertugas. Dan nurse tu kedudukannya macam tengah duduk di meja dan dia macam sedang menulis dekat meja. Waktu tu Faz tergamam. Tergamam, ini betul nurse ke bukan? Tapi kalau difikir-fikirkan balik, mana mungkin ada nurse pada waktu ni? Sebabnya waktu tu dah lebih pukul 1. Memang tak ada nurse yang bertugas kat klinik kesihatan. Dan kawasan tu memang semula jadi gelap, tak dinyalakan lampu. Jadi memang itu bukan nurse. Cepat-cepat Faz melajukan langkah sebelum nurse tu angkat muka. Jadi Faz pun pergilah ke kawasan tempat dia nak clock in. Sampai dekat situ, kawasan clock in tu adalah dekat dengan betul-betul bilik bedah, boleh kata bilik rawatan macam tu, klinik gigi. Jadi bila dia clock in dekat klinik gigi, dia pun pandang ke depan. Tiba-tiba dia nampak dekat kawasan tempat orang mendapatkan rawatan gigi, yang tempat orang terbaring, ada lampu, ada peralatan tu semua, pintu tu terbuka tu, dia kata. Dia nampak ramai staff, terutama orang yang berpakaian macam doktor, berjubah panjang tu kan, jubah doktor panjang, ada stetoskop yang cek-cek kat telinga tu. Lepas tu ada peralatan-peralatan gigi yang dipegang. Faz pada waktu tu dah tergamam. Dia nampak keadaan depan mata dia adalah seperti orang yang tengah bertugas pada waktu siang. Jadi Faz dia kata dia tak rasa takut, tapi dia tengok keadaan kecoh-kecoh depan mata dia, yang doktor-doktor tu tengah bertugas. Itu bukan doktor Faz, itu bukan doktor. Lari-lari kalau abang. Tapi Faz pada waktu tu dia tak boleh nak lari. Bukan sebab dia takut, tapi dia nak pastikan apa yang ada dekat depan dia ni adalah siapa. Jadi Faz pun tenonglah sampailah ke semua staff-staff tu perasan yang Faz pandang diorang. Dan diorang pun pandang semula pada Faz. Agaknya yang tengah tunduk tiba-tiba pandang, yang tengah toleh tiba-tiba pandang. Pada waktu tu barulah Faz nampak setiap orang tu memang punya mata, tapi matanya bolong, hitam matanya, macam tertembus, tak ada mata lah dengan kata lain kan. Jadi pada waktu tu Faz tak banyak cakap, dia terus berlari pergi tempat pakcik pos pengawal dan dia cerita kat pakcik. Pakcik tu kek gelak. Aku dah beritahu, dia kata, tempat tu memang misteri, yang kau pergi ngada-ngada tunggu tengah dia orang bertugas tu dah kenapa? Jadi Faz kata semujurlah, dia kata dia cepat sebelum doktor-doktor tu mula kesergah dia kan. Tapi dia kata itulah pengalaman yang paling ngeri waktu dia bertugas dekat sebagai pengawal keselamatan dekat klinik kesihatan tu. Jadi siapa-siapa yang tahu cerita tentang ni, tentang Pak Cik Daud, bolehlah komen-komen kepada abang macam mana khabar Pak Cik Daud. Faz pun tak tahu khabar Pak Cik Daud sekarang. Dan pada yang bertugas dekat kawasan tu, bolehlah komen-komen kat bawah, beritahulah macam mana keadaan kalian semua bertugas dekat situ. Cerita yang ketiga ni masih lagi pengalaman Faz, tapi kali ini agak pelik sikit ceritanya. Sebabnya abang belum pernah dapat lagi cerita yang seumpama ini. Pengalaman Faz menjadi security guard dekat klinik kesihatan terbabit. Berlaku di antara tahun-tahun tu juga, 2010 lah juga. Pada waktu tu, pada malam tu, hujan lebat. Bermula daripada pukul 8 malam, hujan tu menjejak pukul 10 malam dan menjejak pukul 1 pagi. Pada waktu tu 1 pagi sepatutnya masa yang diberikan diperuntukkan untuk pengawal keselamatan melakukan rondaan dan juga clock in di kawasan-kawasan tertentu. Okey.
Lupa abang nak beritahu, dekat kawasan klinik kesihatan tu ada satu cerita misteri lah macam ni. Jadi waktu tengah hujan-hujan tu, Faz cakap lah dengan pakcik ni, macam mana kita nak clock in pakcik, hujan lebat. Pakcik tu cakap jangan risau, dia kata kalau macam ni keadaannya, memang kita ni diberikan kelonggaran untuk tidak clock in. Hujan pun semakin lebat, lebih kurang pukul 1 macam tu. Tiba-tiba pakcik tu buka cerita. Sebenarnya dia kata klinik kesihatan ni menyimpan satu cerita yang menyayat hati. Jadi Faz pun tanya cerita apa. Pakcik tu sambung, dekat belakang tu kau perasan tak ada ambulan yang dah rosak teruk, dia kata. Perasan, dia kata, tapi kenapa benda tu tak dibuang ataupun tak dibakar dan kenapa dia remuk macam tu? Kata pakcik tu, sebenarnya dulu ambulan tu telah mengalami kemalangan yang melibatkan doktor, pemandu dan juga nurse, juga pesakit yang ada dalam ambulan tu semuanya meninggal dunia. Punca kemalangan adalah ambulan bertembung dengan ambulan dekat satu selekoh di kawasan daerah tu. Jadi bila dengar cerita pakcik tu, kesian juga. Faz kata tak sangka lah ada cerita yang macam ni, menyayat hati lah. Satu ambulan tu dia kata meninggal semuanya. Jadi ambulan tu diletakkan kat belakang. Jangan risau, pakcik tu cakap ambulan tu tak pernah lah ada peristiwa-peristiwa pelik. Jadi pada waktu tu bila hujan dah semakin lebat, Faz pun dah rasa nak mengantuk-ngantuk. Tiba-tiba, ni yang seramnya, tiba-tiba dia nampak, dia duduk dekat dalam bilik pengawal kan, tiba-tiba dia nampak ada van ambulan yang bergerak berkeliling-keliling di kawasan klinik kesihatan tu. Dan tiba-tiba Pakcik Daud mengucap panjang, sebabnya ambulan yang bergerak tu adalah ambulan yang rosak akibat daripada kemalangan tu. Waktu tu Faz pandang pada pakcik. Pakcik, ini ke ambulan yang pakcik cakapkan? Pakcik tu cakap, memang inilah ambulannya. Tapi sepanjang pakcik jaga tak pernah pula dia bergerak. Ambulan tu siap naik-naik lampu high beam pada diorang berdua yang ada dekat dalam pondok pengawal tu. Dan diorang berdua pandang dalam keadaan hujan lebat tu, ambulan tu bergerak mengelilingi kawasan klinik kesihatan dan akhirnya ambulan tu berhenti dekat dengan diorang, dekat dengan pondok pengawal, dan diorang boleh tengok betul-betul boleh tengok betul-betul ambulan tu daripada dekat, walaupun keadaan hujan pada waktu tu cukup lebat. Jadi selepas tu diorang berdua jadi tergamam lah. Dah habis-habis berhenti tu, tiba-tiba ambulan tu bergerak semula dan hilang daripada pandangan. Hujan berhenti lebih kurang pukul 3 pagi. Pada waktu tu si Pakcik Daud ni rasa tak puas hati. Dia cakap dengan Faz, jom ikut pakcik, kita pergi tengok dekat belakang ambulan tu bergerak ke tidak. Diorang pun naik motor pergi ke kawasan ambulan tu dan tengok sendiri, memang tak ada kesan tayar. Maksudnya dengan kata lain, ambulan tu tak bergerak. Mana mungkin tak ada kesan tayar kalau ambulan tu bergerak? Sebabnya waktu tu hujan, jalan belecak, mesti ada kesan tayar, tapi tak ada kesan tayar. Dengan kata lain, memang yang bergerak tu bukan ambulan tu, tapi mungkin ambulan, bayangan ambulan lain. Diorang pun termenung lah dekat depan ambulan tu, rasa macam antara percaya dengan tak percaya. Pakcik tu pun turun daripada motor dan belik-belik ambulan yang accident tu. Dan pakcik tu naik semula ke atas motor. Sewaktu nak start motor, motor pula tak boleh hidup. Puaslah pakcik tu, gerbang, gerbung, tak hidup juga motor tu. Tiba-tiba, lampu ambulan yang rosak tu menyala. Waktu tu pakcik tu terkejut, naik jantung juga dia kata. Sebab ini pertama kali jadi. Dia pun rasa macam takut juga. Dan Faz pun cuba untuk kawal kontrol keadaan, kontrol emosi. Dan pakcik tu suluh ke dalam ambulan tu. Ada apa yang menyebabkan ambulan tu naikkan, bukakan lampu. Tiba-tiba dalam ambulan tu ada orang yang tak nampak mukanya, tapi hanya gula-gula lah, lebih kurang lah. Okey, 21 lebih.
macam tu, duduk dekat dalam ambulans tu. Jadi dengan kata lain, itulah sebenarnya punca kenapa ambulans tu bergerak. Jadi diorang pun balik semula dekat pondok pengawal dan buat tak tahu. Faz bekerja dekat situ hampir lebih daripada 2 tahun, alhamdulillah. Dan selepas dia habis kerja, dia pun tak lama tu terlibat dalam kemalangan, dan Faz pun dalam keadaan yang tidak berapa sihat, bukan tak berapa sihat, tidak mengizinkan lah sekarang. Tapi cerita ni memang cukup seram. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Pengalaman daripada seorang lelaki berumur 33 tahun yang bernama Faz. Cumanya abang nak ceritakan sikit kat sini, Faz ni sebenarnya adalah golongan istimewa sebab dia tak nampak. Dia adalah golongan kurang upaya yang tak nampak. Sebabnya dia terlibat dalam kemalangan selepas kematian tunangnya. Lepas tu Faz pula terlibat dalam kemalangan sebab akibat kesedihan dan mungkin yang meragut penglihatannya. Dan kes tu berlaku pada waktu dia umur 20-an lah, macam tu, 2015. Dan sekarang Faz menjadi antara yang istimewa dengan tiada mata penglihatan dia dah tak ada, nampak gelap je dia kata. Tapi dia berusaha untuk terus meneruskan hidup dia, dan dia sekarang dah mengikuti banyak kursus memasak, dan dia pun dah boleh bagi training kursus pada orang-orang yang tak nampak yang lainnya, bagi semangat lah kan pada orang-orang yang untuk teruskan hidup. Walaupun dia bukan buta sejak azali, tapi takdir lah, dia accident sebab pada waktu tu dia kecewa bila dapat berita tentang kematian tunang dia yang naik kereta dekat Muar kalau tak silap abang. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang harap ceritanya dapatlah menghiburkan. Abang minta maaf kalau ada masalah dari segi audio. Abang punya mikrofon rosak. Ini abang main jerit-jerit jadi rakam kat sini. Nak tak nak kena rakam juga sebab abang dah janji cerita ni nak keluar pada 2 hari akan datang. Dan abang terima kasih pada yang membeli sambal lara dan juga perapan sate. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.